Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah hampir separuh berada dalam bulan Ramadan. Semoga hari-hari yang telah kita lalui, ibadat-ibadat yang telah kita lakukan sepanjang separuh Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dalam kesempatan 10 hingga 15 minit ini sebagai menggantikan Al-Fadhil Ustaz Saiful Effendi, mungkin ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi suka saya mengajak tuan-tuan untuk berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaffi'ni fihi qala fayashfa'an atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Hadha al-hadis qala al-Hakim sahih ala syarti Muslim. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat, menjadi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Dan berkatalah puasa pada hari kiamat nanti, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini telah melarang hamba Allah ini daripada makan dan nafsunya pada siang hari. Jadi jadikanlah aku sebagai syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya, melarang sipolan bin sipolan ini, hamba Allah ini, daripada tidur pada waktu malam kerana membaca aku. Maka berilah izin kepada aku untuk menjadi syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu diizinkan menjadi syafaat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat pada hadis ni Rasulullah memberitahu kepada kita bahawa dua amalan yang akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Bahkan di akhirat nanti puasa dan juga Al-Quran Allah akan datangkan dalam bentuk boleh bercakap, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi syafaat kepada kita, supaya menjadi syafaat penyelamat kita di akhirat nanti. Kenapa? Kerana kita telah mengorbankan diri kita kerana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan juga bacaan Al-Quran yang memangnya sinonim pada bulan Ramadan. Jadi persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak bawa di sini, puasa yang macam manakah? Al-Quran, bacaan Al-Quran yang macam manakah yang akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat? Jenis puasa yang macam mana? Sebab apa? Sebab kita bimbang. Dalam janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jaminan Rasulullah bahawa ibadat puasa kita ini menjadi syafaat, ada hadis lain yang Rasulullah sebut, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahab. Hadis rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi wa qala Hakim sahih juga, sahih ala syarti Bukhari. Satu amalan daripada Rasulullah. Rasulullah kata,
Berapa ramai di antara kamu yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali dahaga, kecuali lapar. Dan berapa ramai di antara kamu yang bangun qiyam pada waktu malam tapi tidak dapat apa-apa kecuali semata-mata berjaga-jaga. Jadi macam mana kita nak jadikan ibadat puasa ini menjadi syafaat kepada kita? Bukannya termasuk dalam golongan yang berpuasa tetapi sia-sia. Yang pertamanya, kita kena letakkan diri kita, aku melakukan puasa ini sebagai apa? Sebagai aku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku melakukan ibadat ini kerana semata-mata kepatuhan aku, ketaatan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana perkara-perkara lain. Bukan kerana gharak duniawi, kerana unsur-unsur manusia, unsur-unsur menunjuk-nunjuk, ataupun bukan kerana hormat Ramadan. Tidak. Ada orang bulan Ramadan dia jadi baik sikit lah. Tak, sebab apa? Hormat bulan Ramadan. Bukannya patuh kepada perintah Allah, hormat bulan Ramadan. Sebab tu kita boleh tengok pada bulan Ramadan, hiburan mungkin dia berkurang sikit. Tak, artis-artis, pembaca-pembaca berita yang biasa free hair mungkin ditutup separuh rambut. Sebab apa? Hormat bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Kan? Kita berpuasa mesti taat dan patuh kepada Allah. Jadi kalau kita buat kerana hormat Ramadan, dia telah lari daripada konsep ketaatan kepada Allah. Itu kita kena hati-hati. Dan kita melakukan ibadat puasa, nak pastikan puasa kita mendapat syafaat, mestilah melakukan berdasarkan kepada sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita berpuasa, menahan diri bukan sahaja daripada lapar dan dahaga, perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada zahir, bukan sahaja menahan lapar, dahaga dan syahwat, tapi perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita juga kena jaga. Tak, kadang-kadang kita duk bahas perkara yang remeh-temeh. Korek telinga batal kedok, korek hidung batal kedok puasa. Tapi dalam masa yang sama ramai yang orang buat perkara-perkara yang membatalkan puasa tapi tidak diambil berat. Tak, kita jangan jadi macam ada satu kisah. Tak, kisah dalam internet. Biasalah zaman-zaman cyber ni banyak cerita-cerita. Cerita Ustaz Azam. Saya tak ada Ustaz Azam, nama samaran dia. Ustaz Azam ni dia ustaz yang hebat lah. Tak, cuma ni cerita ni rekaan lah kot. Ustaz Azam ni dia ustaz yang hebat, tapi masalah dia tak boleh ceramah. Dia kalau nak ceramah dia ketar. Seminggu nak suruh ceramah tu sejuk habis tangan. Tapi kalau buat soal jawab dia hebat. Tanya soalan apa dia boleh jawab. Ada sekali tu orang tanya ustaz, ustaz, ikut telefon, ni nak buka puasa dah ni, tapi saya terlekat dalam jam. Lekat dalam jam macam mana ni ustaz nak buka puasa? Tak ada benda dalam kereta ni, rokok pun tak ada, nak makan, nak isap. Jadi macam mana ustaz? Boleh tak saya buka puasa dengan saya korek hidung? Ustaz kata mana boleh buka puasa korek hidung? Korek hidung tak batal puasa. Dah tu nak buat macam mana ustaz? Ustaz kata awak makan atas hidung tu baru batal puasa. Itu maknanya cerita-cerita. Kadang-kadang kita mengambil pusing, mengambil berat benda-benda yang remeh-temeh. Benda yang khilaf. Kadang-kadang bergaduh kerana benda-benda yang khilaf. Tapi kita tidak melihat kepada ruh puasa itu sendiri. Sebab kita berpuasa, akhirnya matlamat kita ialah takwa kepada Allah. Kalau dari segi zahir sahaja puasa sah tapi tidak mendapat pahala, maka matlamat daripada puasa itu tidak tercapai. Begitu juga dengan Al-Quran. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran yang menjadi syafaat kepada kita? Yang pertamanya ulama menggariskan, mestilah kita menganggap Al-Quran itu kalamullah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat maha bijaksana, maha mengetahui. Banyak dalam ayat Quran disebut Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Banyak dalam ayat-ayat surah 24, 25, juzuk 25 ke atas, 24 ke atas banyak disebut. Berulang-ulang nak beritahu kita bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang bersifat maha mengetahui,
Maha bijaksana, Maha adil. Bila Allah mengatakan Al-Quran diturunkan dengan sifatnya yang Maha adil, maka dalam Al-Quran itu penuh dengan kesempurnaan. Sebagai panduan manusia, Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kepada manusia. Jadi manusia kena terima Al-Quran itu sebagai barang yang sangat-sangat berharga dan mesti dijadikan sebagai rujukan dan dijadikan sebagai panduan untuk diamalkan di atas dunia ini. Kalau kita menolak Al-Quran, tak pakai Al-Quran, sedangkan Allah kata Allah turunkan Al-Quran, aku ni Maha bijaksana, aku tahu apa keperluan manusia dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang kekeluargaan, semua Al-Quran sebut. Tiba-tiba kita ambil bab semayang, bab kahwin, bab cerai, bab puasa. Bab-bab lain kita tak ambil. Tak ambil itu atas dasar apa? Tak yakin, biar dulu, tunggu suasana kondusif ke macam mana? Kalau tunggu suasana kondusif, maknanya Allah tak nampak ke Allah nak turunkan Al-Quran tu, sehingga tunggu masa berpuluh-puluh tahun untuk mengamalkan keseluruhan Al-Quran. Sedangkan Allah sebut udkhulu fis silmi kafah. Dan kita juga untuk pastikan Al-Quran menjadi syafaat, mestilah Al-Quran itu dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan hukuman antara kita. Allah dah sebut dah, afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kamu ni yang tak ambuh sangat pada hukum Allah ni, adakah hukum-hukum jahiliyah itu yang kamu suka? Allah dah sebut. Dan Allah tanya lagi, adakah sesiapa yang lebih baik perkataannya daripada, yang lebih baik hukumannya, keputusannya daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Sebab itulah bila kita rasa tidak suka kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan saja melibatkan perkara syariah, tapi sebenarnya dia berkait dengan akidah itu yang kita bimbang. Dan yang ketiganya, kita nak jadikan Al-Quran sebagai syafaat, mestilah kita iktikad dalam hati kita bahawa Al-Quran itu adalah sebaik-baik kalam, yang mesti kita baca, yang mesti kita pelajari, dan mesti kita beramal, tatbik dalam kehidupan kita. Jadikan, kita rasakan Al-Quran ini sebaik-baik bacaan, bacaannya menjadi pahala, kena iktikad. Jangan rasa jauh. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu yang kita bimbang, kan? Rasulullah mengadu walaupun ditujukan kepada orang musyrik, orang Quraisy, tapi zaman sekarang pun kita bimbang. Takut-takut berlaku manusia ni menjauhi Al-Quran. Dari segi bacaan pun dah tak suka, macam mana kita nak faham? Ada lagi di kalangan kita, walaupun kita kata di perkampungan kita ni ramai orang-orang hebat, pandai baca Quran, ramai ustaz-ustaz, tok guru dan sebagainya, tapi kita bimbang orang-orang yang tidak jinak-jinak dengan masjid, dengan surau ni, takut ada yang buta Al-Quran. Takut ada. Mungkin ada yang tak pernah yang tak pernah datang ke surau, takut tercicir. Sebab itulah dalam Al-Quran ada sebut balhum adal. Manusia ni sampai satu tahap dia lebih teruk daripada haiwan. Baru ni saya tengok satu satu klip video dalam ni, cerita terakhir lah, cerita terakhir dalam YouTube tentang burung kakak tua. Tengok, siapa tengok, kan? Boleh baca Al-Fatihah, boleh azan, boleh baca 3 kul, tabat yada idza ja. Burung kakak tua, kau tak ada akal tu. Jadi kalau kita ni Allah berikan akal, nak baca 3 kul pun tersangkut-sangkut, yang nak baca kul ya ayyuhal kafirun pun tak habis-habis duk musim tempat tulis. Betul lah Allah kata balhum adall, lebih teruk daripada binatang. Binatang ajar berapa tempoh masa dia boleh ingat. Kita manusia tak boleh. Cuma nak tak nak je. Jadi kita kena muhasabah diri kita, pastikan kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah sebut Al-Quran as-siyam wal Quran yashfa'an. Dia jadikan Al-Quran itu syafaat kepada kita. Dan moga kita tergolong di kalangan dalam hadis yang Rasulullah sebut, sebagaimana disebut oleh penceramah sebelum ni, iaitu lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan.
gembira di dunia ketika berbuka. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Atas dunia ni semua orang gembira belaka. Orang yang puasa tak sah pun gembira, orang yang puasa curi-curi makan pun gembira. Dah, anak-anak kita kadang-kadang tak puasa tu gembira pada kita lagi bila orang azan. Tapi di akhirat hanya orang yang puasanya betul-betul diterima oleh Allah yang akan gembira. Ada pun yang puasanya tidak sampai kepada Allah, walaupun sekali zahirnya kita nampak macam bagus, dia akan bersedih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sekadar itulah untuk perkongsian kita pada malam ni. Semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.